أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر بتمم بخير. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukru lillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurnia limpahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Pada pagi ini sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mana kita ini dimatikan, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dihidupkan kembali pada pagi ini. Puji-pujian bagi Allah kerana masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita ini dengan melakukan amal ibadah, dan didoakan semoga kita semua ini sentiasa diberi istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ini kita ambil satu ayat Al-Quran yang mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, wa qada rabbuka alla ta'budu, dan Tuhanmu telah perintahkan dan Tuhanmu telah menetapkan, wa qada rabbuka alla ta'budu, dan janganlah engkau menyembah selain kepadanya semata-mata. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma au kilahuma, jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, fala taqul lahumā uffin, maka janganlah engkau berkata kasar, janganlah engkau berkata uff. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka. Wa qul lahumā qawlan karīmā, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Alhamdulillah, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Isra ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita yang pertamanya, kita ini kena menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa kita. Inilah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala
yang mana dalam kehidupan kita seharian ini, apabila kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terikat dengan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syariat ini, kita disuruh supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita ini, kalau kita tengok pada dunia hari ini, ia satu perkara yang amat sukar. Ia satu perkara yang dipandang remeh. Ia satu perkara yang tidak diendahkan oleh kebanyakan daripada kita hari ini. Yang mana kita boleh lihat kebanyakan anak-anak pada hari ini, dia faham dalam erti kata berbuat baik ini hanya sekadar mungkin bertanya khabar, hanya sekadar menyediakan keperluan fizikal, tidak kepada keperluan rohani, yakni lebih kepada menjaga hati ibu dan bapa kita. Oleh kerana itulah kita ini telah ditetapkan oleh ajaran kita, agama Islam yang penuh dengan kemuliaan, supaya kita ini berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memuliakan kedua ibu bapanya. Banyak kisah yang telah disebutkan. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan ibu susuannya. Sebab itulah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan ibu susuannya. Ulama menyebut, jikalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi mempunyai ibu bapa, maka dapat dilihat bagaimana bakti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibu dan ayahnya. Dan di antara perkara yang dicemburui oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan ibu susuannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan ibu susuannya, Halimatus Sa'diyah. Dibukakan serbannya, dihamparkan kepada ibu susuannya supaya duduk di atas serban. Allahu akbar. Kalau kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sahabat sangat-sangat memuliakan, sangat-sangat menyanjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tiap-tiap hari tertunggu-tunggu apa yang ingin disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi bila Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membuka serbannya, dihamparkan kepada ibu susuan Halimatus Sa'diyah, disuruhnya duduk. Maka Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan, aku menceburi kepada Halimatus Sa'diyah kerana dia dapat duduk di atas serban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Satu manusia yang paling agung atas buka bumi ini mengagungkan ibu susuan. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita supaya hormat kepada ayah dan ibu ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertemu dengan Uwais bin Amir Al-Qarani, dan dia menyebutkan kepada para sahabatnya,
menyebutkan kepada sahabatnya supaya mencari seorang pemuda yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarani. Suruh cari. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tahu bahawa para sahabatnya telah dijamin syurga. Bahkan Nabi sendiri menjamin 10 orang sahabat yang dapat masuk syurga. Dan di antara sahabat yang bersungguh-sungguh mencari Uwais Amir Al-Qarani ini ialah Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang mana kita tahu Sayyidina Umar Al-Khattab ini dijamin surga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa dia bertanya kepada kabilah, sentiasa dia bertanya kepada rombongan yang datang dari Yaman ke Mekah dan Madinah, adakah dalam rombongan kamu ini pemuda yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarani? Sehingga pada satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab ditemukan dengan Uwais Amir Al-Qarani. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ini memohon supaya didoakan sebagaimana suruhan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu bertemu dengan Uwais bin Amir Al-Qarani, mohonlah doa supaya dia mendoakan kepadamu. Allahu Akbar. Seorang sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merendahkan diri dia untuk memohon doa untuk supaya Uwais bin Amir Al-Qarani mendoakan beliau. Kenapa? Kerana dia ini seorang yang taat kepada ibunya. Kalau ikutkan Uwais bin Amir Al-Qarani ini, dia dapat jadi sahabat. Satu title, satu tahap yang mana diidamkan oleh semua manusia ingin berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi oleh kerana tanggungjawab kepada ibunya, dia memohon kepada ibunya, "Wahai ibu, aku ingin berjumpa dengan Rasulullah. Aku ingin berkhidmat kepada Rasulullah." Tetapi ibunya tidak mengizinkan. "Kalaulah kamu pergi, siapa nak jaga aku?" Maka dia sanggup untuk tidak menjadi salah satu golongan, iaitu golongan sahabat. Kerana mentaati perintah Rasulullah, kerana mentaati permintaan daripada ibunya. Maka oleh kerana ini Allah Ta'ala memuliakannya. Walaupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertemu dengan Uwais bin Amir Al-Qarani ini, Nabi menyebutkan namanya. Nama Uwais bin Al-Qarani meniti di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Kalau kita ni tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut nama kita di bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Satu kemuliaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah di dalam agama kita Allah Taala menetapkan birrul walidaini wa bil walidaini ihsana. Suruh berbuat baik kepada kedua ayah dan ibu kita. Suruh berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Sebagaimana dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Kemudian dalam tidur tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Ra'aitu anna rajul qira'atul Quran fil jannah." Rasulullah kata dalam tidur tu Rasulullah tengok seorang sahabat membaca Al-Quran di dalam syurga. Nabi masih hidup, Nabi tertidur, Nabi tidur, dan Nabi melihat. Tidur Nabi ini bukan tidur seperti tidur kita. Ini kita kena belajar khususiyah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab khususnya. Dalam tidur ini Nabi nampak seorang sahabat membaca Al-Quran di dalam syurga. Dia nak baca Al-Quran dalam syurga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, siapakah ini? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu, fahuwa Harisah ibn Nu'man, sahabat yang terkenal kerana berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dia belum lagi meninggal dunia, Rasulullah belum lagi meninggal dunia, Rasulullah ditunjukkan kemuliaan kepada orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Dia akan diletakkan di jannah, diletakkan di syurga, bahkan dilihatkan kepada Rasulullah dia membaca Al-Quran di dalam syurga. Allahu Akbar. Betapa besarnya disuruh kita ini, wabil walidaini ihsan. Sebab itulah dalam kehidupan kita hari ini diajarkan kepada kita supaya kena berbuat baik. Apa yang kita kena buat baik kepada ibu bapa kita? Abdullah ibn Umar di antaranya pernah ditanya, apakah dosa besar? Apakah dosa besar, wahai Abdullah bin Umar? Maka disebut oleh Abdullah ibn Umar, buka'ul walidain minal hukuk. Kamu membuatkan kedua orang tua kamu menangis kerana perangai, sikapmu, akhlakmu merupakan salah satu daripada dosa besar. Allahu Akbar. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, para penonton yang menonton pada pagi ini, cuba kita renungkan, muhasabah diri kita. Pernah atau tidak kita ni menyebabkan kedua ibu bapa menitiskan air mata kerana kita? Kalau dia menitiskan air mata kerana kegembiraan, alhamdulillah, dibimbangi kedua ibu bapa kita ini pernah menitiskan air mata kerana sikap, perangai tidak elok kita. Berapa ramai anak-anak hari ini yang tidak sedar, mak dan ayah dia menangis kerana dia. Dan ini adalah salah satu daripada dosa besar. Bila kita berdosa besar, bermaksud kita ini tidak buat baik kepada kedua ibu bapa kita. Allahu Akbar. Dengan keadaan dunia yang penuh mencabar pada hari ini. Dan kita hari ini di Pahang, seperti mana kita tahu, kita diuji dengan ujian banjir. Dan kita boleh lihat betapa susahnya untuk membersihkan kawasan rumah. Dan boleh saya lihat dalam Facebook disebutkan bahawa ada orang tua yang tidak mampu untuk membersihkan rumah. Saya tengok ramai orang yang pergi bantu. Alhamdulillah. Kadang-kadang saya tertanya-tanya, adakah pakcik-makcik yang terkena musibah banjir ini tidak ada anak yang datang tolong membersihkan rumah? Kadang-kadang terdetik di hati, di manakah anaknya? Tidak adakah anaknya yang dapat turun tolong bantu bersihkan rumah? Baru ni pun saya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ziarah ke tempat banjir di satu kawasan pedalaman di Kelantan, kira dalam lah, Kampung Limau Kasturi. Kami sampai tu air dah surut dan ada masih lagi tempat yang masih ditenggelami oleh banjir. Dan alhamdulillah saya tengok ada beberapa buah rumah ramai anak-anak dia mungkin balik kampung tolong membersihkan rumah mak ayah dia di kampung. Saya tengok, saya rasa seronok daripada kecil sampai besar. Semuanya, yang tu angkat meja, yang tu membersihkan lumpur, semua buat kerja. Alhamdulillah, seronoknya bakti kepada kedua ibu dan ayah kita.
Sebab itulah kita ini, selagi mana kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik, maka usahalah untuk berbuat baik kepada kedua ayah dan ibu kita. Apa yang perlu kita buat baik? Di antaranya diajarkan kepada kita oleh Abdullah ibnu Umar, menyebutkan di antara dua perkara yang boleh kita buat kepada ayah dan ibu kita. Di antaranya bercakap lemah lembut kepada kedua ibu bapa kita. Sehingga ada sahabat Muhammad bin Sirin yang bercakap dengan kedua ibu bapanya dengan keadaan suara berbisik. Allahu Akbar. Bayangkan para jemaah, dia bercakap dengan ayah dan ibunya dengan keadaan suara berbisik. Berbisik. Menjaga hati kedua ibu bapa. Dan disebutkan juga oleh Abdullah ibnu Umar, supaya kita ini, yang keduanya, menjaga makan kedua ibu ayah kita. Menjaga makan. Allahu Akbar. Sebab itulah ini di antara dua bakti yang boleh kita berikan kepada kedua ibu dan ayah kita. Sebab itulah pada konteks hubungan pada hari ini, saya tengok di antaranya dalam bab kematian. Berapa ramai bila ayah dan ibu ni meninggal dunia, adat masyarakat kita ini, kita akan tunggu anak dia balik. Dan ada anak yang kata jangan kebumikan ayah dan ibu dia sehingga dia sampai ke rumah. Saya lihat benda ni patut dibuanglah adat dalam masyarakat kita. Kenapa? Banyak kali saya bertemu, bukan orang lain, diri saya bertemu dengan keadaan jenazah yang mana bila kita pergi ziarah, keadaan mayat itu sudah berbau. Bila ditanya kenapa belum diuruskan jenazah ini, disebutkan tunggu anak dia. Anak dia daripada jauh belum sampai. Anak dia suruh tunggu dia. Suruh tunggu. Allahu Akbar. Kita nak melangkah masuk ke pintu tu, belum lagi pergi ke tempat mayat, dah bau yang tidak menyenangkan. Dan kita tahu bahawa bau ini adalah bau mayat. Sanggup anak ni melakukan begini kepada jenazah mak dan ayah ibu. Allahu Akbar. Inilah perkara yang perlu kita ubah dalam masyarakat kita. Nak suruh tunggu buat apa? Nak suruh tunggu buat apa? Kalau saya lah, inilah adalah salah satu daripada penderhakaan kepada ibu dan bapa. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, di antara benda 3 perkara yang perlu kita segerakan di atas muka bumi ini ialah solat. Apabila masuk waktu, kita segerakan solat kita. Yang kedua, apabila berlakunya kematian, segerakan urusan jenazah tersebut. Kita sekarang ini suruh tunggu. Sebab itu saya selalu sebut dalam mana-mana kuliah saya kepada anak-anak, anak, ingat, jikalau kamu ni balik ke rumah sewaktu ayah dan ibumu meninggal dunia, kamu nak mandikan mayat ayah ibu kamu, kamu nak kafankan mayat ayah dan ibu kamu, kamu nak jadi imam sembahyangkan jenazah ayah ibu kamu, kamu nak turun ke kubur, letak jenazah ayah dan ibu kamu dalam kubur, maka bagi saya tunggulah. Tapi dengan syarat jangan panjang masa. Tapi kalau tidak mampu, sekadar balik untuk menangis di sisi jenazah ayah dan ibu kamu,
jangan sesekali kamu minta ditangguhkan urusan pengkebumian mayat ayah dan ibu kamu. Allahu Akbar. Jemaah bayangkan, jenazah yang mana kita pergi dalam keadaan sudah berbau, belum lagi dimandikan. Allahu Akbar. Inilah anak yang tidak mengenang budi ayah dan ibu. Sebab itulah peluang kita ini apabila mak dan ayah kita meninggal dunia, berbaktilah dengan memandikan jenazahnya, dengan mengkafankan jenazahnya, dengan mengimamkan sembahyang jenazah mak ayah ibu kita. Bukan kita suruh Pak Imam, kita sendirilah yang minta. Doa anak waktu tu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia minta dengan bersungguh-sungguh? Bukan dia minta main-main. Jenazah mak ayah depan dia, jenazah mak dia, jenazah ayah dia. Dia doa, ya Allah, ini mak aku ya Allah, yang menyusukan aku ya Allah, yang menjaga aku ya Allah. Kasihanilah jenazah ini ya Allah, ampunkanlah jenazah ini ya Allah. Ayah aku ini ya Allah, yang membesarkan aku ya Allah, ampunkanlah beliau ya Allah. Luaskanlah kuburnya ya Allah, cerahkan kuburnya ya Allah. Pak Imam ada ke dia doa macam tu? Pak Imam ada ke dia doa macam tu sekali? Allahu Akbar. Sebab itulah anak ni, kalau kita tengok pada realiti hari ni, berapa orang anak yang dapat imamkan jenazah ayah dan ibunya? Allahu Akbar. Sebab tu kita ni kena latih, kena ajarkan anak kita dengan ilmu agama. Kalau dia tak ada ilmu agama, dia tak akan buat. Dia balik, dia nangis. Duduk kat luar isap rokok. Allahu Akbar. Baru hari Selasa minggu lepas, saya kuliah di Masjid Al-Muttaqin, Fedah Ciku 2 Gomusa. Saya kuliah malam tu, lepas kuliah saya ada program usrah dengan anak-anak belia. Lepas pada program usrah dengan anak-anak belia, saya ada mesyuarat dengan sahabat tim Fastabiqul Khairat. Sampailah pukul 1 pagi. Saya balik rumah. Rehat, dalam keadaan untuk rehat sekejap nak tidur, dapat mesej bahawa Haji Piramli, jemaah Masjid Fedah Muttaqin ni meninggal dunia. Terkejut saya. Dan saya pergi ziarah pagi tu, saya tengok jenazahnya dibacakan ayat Al-Quran oleh sahabatnya, oleh anaknya. Dan apa saya perhatikan, dia orang baca yang juzuk-juzuk. Satu, orang kata satu kemuliaan kepada jenazahnya. Dan bila saya bersembang dengan isterinya, dia kata, Alhamdulillah Ustaz, semalam dia ada dalam kuliah Ustaz, dan dia ada sebut pada saya dia nak infak untuk Pondok Al-Barakah Ustaz, dia kata. Dan semalam pun balik tu, lepas pada kuliah dia terus balik Ustaz semalam, kerana anak cucu ada datang rumah, dia nak makan dengan anak cucu. Lepas tu dia baring, dia nak tidur, dia baca amalan-amalan yang dia biasa dia buat sebelum dia tidur. Lepas tu tak tahulah saya ni, isteri dia cerita, dia kata saya tak boleh nak tidur malam, tak tahu kenapa. Dan arwah suaminya, masa dia nak tidur tu, dia suruh picitkan betisnya. Dia kata jangan guna tangan, guna kaki. Dia pun picit betisnya, sehingga suami dia tertidur. Kemudian tiba-tiba suami daripada keadaan terlentang, dia mengiring. Bila dia mengiring tu, tiba-tiba bunyi isteri dia cerita, Allah,
Allah. Kemudian dia tengok senyap. Anak dia cuba bantu pernafasan dan hubungi klinik kesihatan Felda Ciku 3. Dia orang datang dengan ambulans bersama dengan doktor dan sahkan bahawa Haji Piramli telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Saya bagi tahu sahabat-sahabat saya, kalaulah saya dimatikan oleh Allah dalam keadaan demikian, syukur ya Allah. Balik daripada kuliah, sentiasa menghadiri majlis-majlis ilmu. Haji ni kelebihan dia yang saya tengok, ya, mungkin dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kematian yang mudah. Kerana dia ini yang pertama, ya, solat 5 waktu sentiasa hadir di masjid. Dan yang keduanya, saya tengok dia ni tidak bercakap banyak. Dia tidak bersembang dengan orang. Senyap dia. Tak kata apa-apa pun. Senyap je. Allahu Akbar. Kemuliaan bagi dia. Dimatikan dengan cara mudah. Diuruskan dengan keadaan terbaik. Dan anak dia 9 orang. Semua saya tengok anak dia. Baik-baik. Itulah, kalau boleh, tolonglah berbakti kepada kedua ayah dan ibu bapa kita. Tolonglah berbakti kepada kedua ayah dan ibu kita. Sebab itulah kalau peluang, sebelum ayah kita, mak kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkhidmatlah kepada ayah dan ibu kita. Mungkin kita ni nak suap ayah ibu kita ni, kita rasa segan. Kita rasa segan. Peluang kita nak suap dia bila dia sakit dah. Dia tak boleh nak makan. Maka inilah peluang kita. Nak mandikan dia, nak suapkan dia, nak dokong dia. Allahu Akbar. Berapa ramai hari ini anak-anak yang tidak sedar. Inilah peluang untuk dia mati baik. Hari itu saya dah sebut. Inilah peluang jalan untuk menuju kepada syurga Allah. Bahkan bukan setakat itu. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim disebutkan seorang lelaki yang berbakti kepada ayah dan ibunya. Yang berbakti kepada ayahnya. Apabila ayahnya sakit, dia minta kepada adik-beradiknya supaya hanya dia seorang yang jaga ayah dia. Dia kata, aku nak jaga ayah. Adik-beradik yang lain kalau tak nak jaga, tak apa. Biar saya seorang jaga ayah. Dan jangan risau. Dia kata, saya tidak nak kepada harta ayah. Kalau kamu nak, kamu boleh ambil. Aku nak cukuplah ayah ni aku, yang untuk aku jaga. Cukuplah ayah sebagai harta aku. Dan dalam kitab tu disebutkan dia jaga ayah dia sehingga ayah dia meninggal dunia. Kemudian harta-harta tadi semuanya dapat kepada adik-beradik dia yang lain. Dan dia tak ambil. Dia tak ambil harta pusaka ayah dia. Dan dia ini bekerja sebagai nelayan. Pada satu hari dia menangkap ikan. Seperti biasa dia balik rumah. Dia belah ikan tu untuk dia makan. Tiba-tiba dia jumpa 2 permata. Dan dia ambil permata ni, dia bawa pergi kedai, tunjuk permata ni. Orang kedai kata, permata ni sangat mahal, dia tak boleh nak beli. Sangat mahal, dia tak boleh nak beli. Kerana nilaian dia ni tinggi. Kemudian cerita seorang nelayan jumpa permata ni sampai kepada raja. Kemudian raja minta untuk dia tengok permata tu dan dia panggil orang yang pakar dalam bidang tu, dinilaikan permata tu. Sebiji permata tu nilainya 60,000 keping dinar emas. Maka raja ni dia ada harta. Dia kata, aku nak permata ni, aku bayar 60,000 keping emas kepada. Dan bila raja ni beli, dia tengok, kalaulah ada 2 cantiknya permata. Dan bila ditanya, dia kata ada, memang 2 biji. Maka raja ni bayar 120,000
keping emas. Allahu Akbar. 120,000 keping emas kepada nelayan. Dan inilah dalam kitab ini menyebutkan Allah Ta'ala tunjuk jalan yang mana seorang anak yang berbakti kepada ayahnya, langsung dia tidak nak kepada harta ayahnya, yang dia nak ayah dia sebagai hartanya. Allah Ta'ala tunjuk setelah kematian dia direzekikan, dijumpai dia dalam perut ikan ni, dia jumpa batu permata dan dijual kepada raja dengan 120,000 keping emas. Allahu Akbar. 120,000 keping emas, kira lah kita emas bar tu pun tak berapa keping je kalau kita ada. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan bagi orang yang menjaga kedua ibu dan bapa. Sebab tu sebagai akhirnya sama-samalah kita muhasabah diri kita supaya kita ni dapat berbakti kepada kedua ibu bapa kita, sama ada keduanya masih ada ataupun telah meninggal dunia. Sedikit panduan kepada mana-mana jemaah ataupun penonton yang telah kehilangan kedua ayah dan ibunya. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Ustaz, mak dan ayah saya telah meninggal dunia, apa yang boleh saya buat? Saya berasa tak senang hati. Saya berasa nak berbakti kepada kedua ayah dan ibu. Apa yang boleh kita buat? Di antaranya ialah disebutkan oleh Rasulullah SAW, sambungkan silaturrahim dengan sahabat kedua ayah dan ibu kita. Sahabat-sahabat ayah, sahabat-sahabat ibu kita, kita ziarah dia, kita bertanya khabar, bawa buah tangan. Inilah yang boleh kita lakukan sebagai amalan untuk menyenangkan kedua ayah dan ibu kita dalam kubang kubur. Di samping tu, kita ni kena sentiasa berada dalam keadaan baik, kerana roh kedua ayah ibu kita mengetahui keadaan kita atas muka bumi. Kalau kita ni baik, maka roh keduanya akan bergembira. Kalau kita ni berakhlak buruk, maka dia akan bersedih hati, roh kedua ayah ibu kita. Dan yang terlebih afdal, terutamanya yang boleh kita buat ialah buatlah sedekah jariah. Apa-apa sahaja sedekah jariah khusus untuk kedua ayah dan ibu kita. Dan jangan lupa doakan kedua ibu ayah kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pagi tadi pun saya datang, seronok saya rasa duduk kat masjid. Saya dengar orang sebelah, orang belakang, dia selesai sembahyang, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 2-3 kali dia baca doa tu. Seronok saya rasa. Kerana apa? Ada jemaah-jemaah yang begini, yang sentiasa mendoakan kedua ayah dan ibunya. Dan saya tidak tahu jemaah ni masih ada ataupun tidak kedua ayah ibunya, tetapi dia sentiasa mendoakan kedua ayah dan ibunya. Ambillah peluang, wahai anak-anak yang masih mempunyai kedua ibu bapa, untuk berbakti kepada kedua ayah dan ibu kita sebelum dia meninggal dunia. Saya rasa sekadar itulah kuliah pada pagi ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang, yang lemah, terkasar bahasa dan sebagainya, saya minta maaf banyak-banyak. Kerana kita ni tidak lari daripada kesalahan. Minta maaf banyak-banyak. Semoga kita dipertemukan lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.